Sebut nama Nabi, kita tak boleh sebut dah siapa yang paling baik lepas Nabi, tak ada. Cerita Rasulullah wafat pada 12 Rabiul Awal, hari Isnin di Madinah Al-Mukarramah. Kalau siapa yang pernah pergi umrah, dalam maqam hari ni, di situlah Rasulullah menghembuskan nafas yang terakhir di atas ribaan isterinya Sayyidatuna Aisyah binti Abu Bakar. Beberapa jam sebelum Nabi wafat, Nabi pitam. Kemudian Nabi jaga. Nabi buka mata dia, Nabi tengok. Nabi cuba untuk duduk, tetapi Nabi terus jatuh kembali. Lalu ahli keluarga Nabi menyapukan ke muka Nabi air untuk memberikan kesegaran kepada Nabi. Nabi pun buka mata dia setelah disapukan air ke seluruh badan. Nabi cuba bangun, kemudian Nabi jatuh kembali. Kemudian disapukan lagi air untuk menyegarkan tubuh badan Nabi. Nabi pun buka matanya. Lalu Nabi berkata, ala inna dil mauti la sakarat. Bahwasanya ketahuilah, sesungguhnya bagi kematian itu kesakitan. Kata Sayyidatuna Aisyah, aku melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanggung kesakitan ketika Nabi sakaratul maut. Manusia paling baik dalam alam sakit untuk mati. Kita berapa kali ni seperti mana nak tarik kulit daripada tubuh ni, tarik keluar satu. Ada yang kata seperti 70 kali, ada yang kata seperti 1000 kali ditarik. Sebab tu orang bila mati, dia pergi ke alam barzakh, dia rehat, dia duduk. Ulama' kata tinggalkan dia, ulama' di barzakh, manusia lah, tinggalkan dia. Yastarihu min ana'id dunya, dia sedang berehat daripada kesakitan mati. Sakit. Kalau Rasulullah sakit, kita berapa puluh kali lebih sakit. Kata para ulama, ya, ijma' ke semua ulama, Rasulullah menanggung kesakitan sakaratul maut. Dan kata para ulama, sakit Rasulullah itu sebagai Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran untuk menjulang Rasulullah ke tempat yang paling tinggi yang tidak dapat ditandingi oleh mana-mana Nabi dan Rasul. Bukankah ulama ajak kita setiap ujian yang Allah bagi, kesakitan yang Allah bagi, bala yang Allah bagi, kesempitan yang Allah bagi, kesemuanya untuk mengangkat darjat seorang mukmin? Ya. Begitulah Rasulullah, kemuncak kepada ujian Rasulullah selama berpuluh-puluh tahun. Ketika Nabi nazar sakaratul maut, Nabi merasakan sakit mati. Kata ulama, sebab Allah nak angkat Rasulullah, julang Rasulullah ke suatu tempat yang paling tinggi, sehingga ke malam ini tidak ada yang dapat menandingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2, mati itu sakit. 3, tak ada siapa tahu bila dia akan mati. Tiada siapa yang tahu bila dia akan mati. Siapa pun tak tahu. Mustahil akan mengetahui bila dia mati. Hampa tengok orang mati, orang yang mati, tengok keliling kita, adik-beradik kita, saudara mara kita, jiran kita, orang kampung kita yang meninggal, semua tak tahu bilakah dia akan meninggal, kerana kematian itu adalah rahsia. Termasuk para nabi dan rasul tak tahu. Nabi Idris alaihissalam, orang hebat. Nabi Idris ni, dia buat ibadah sehari, satu bumi tak boleh lawan dia punya ibadah tu. Pahala ibadah tu kalau timbang zaman tu, satu bumi tak boleh lawan. Nabi Idris alaihissalam, dia kawan rapat dengan seorang malaikat. Ni cerita betul. Dia kawan rapat dengan seorang malaikat. Nama saya tak tahu, hadis tak sebut, Rasulullah tak sebut. Ni cerita Nabi yang sebut. Satu hari malaikat ni mai kat dia. Kemudian malaikat ni tanya, wahai Idris, apa yang kamu teringin? Malaikat ni tanya kepada kawan dia. Jawab Nabi Idris alaihissalam, wahai malaikat, aku teringin naik ke langit.
Lalu malaikat yang kawan baik kepada Nabi Idris ini, hadis ni ada sanad cerita ni, dia pun bawa Idris alaihissalam, dia pun bawa Nabi Idris naik atas belakang dia, naik sampai ke langit. Para pelajar sekalian, langit satu tebal dia 500 ton perjalanan, tebal dia. Bumi ni kalau kapal terbang boleh dia pusing, ambil masa berapa minggu saja boleh pusing satu diameter ni. Satu diameter bulatan kan bumi. Langit 500 ton perjalanan. Malaikat ni bawa Nabi Idris naik, selesai langit satu. Daripada langit satu nak pi ke langit dua, 500 ton perjalanan, jauh dia. Malaikat ni dia laju, maka dia terbang sampai ke langit kedua. Nak habis langit kedua, 500 tahun perjalanan. Sampailah Nabi Adam, Nabi Yahya, kemudian Nabi Yusuf, sampai langit yang keempat. Sampailah ke langit yang keempat, kemudian minta izin kepada malaikat yang jaga pintu langit tu masuk. Dalam perjalanan sedang merentas, Idris alaihissalam duk merentas, malaikat bawa dia. Punya hebat, malaikat bawa ronda, bukan Y15 ni, malaikat ni atas ni duk naik. Dalam perjalanan merentas, berselisih dengan seorang malaikat yang tubuhnya sangatlah besar, yang wajahnya dikenali oleh seluruh malaikat. Nama malaikat tu ialah Malakul Maut. Selisih bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wahai fulan, malaikat fulan. Malaikat Maut panggil kawan dia ni, malaikat fulan, anak buah lah. Sebab malaikat ada 4 ketua: Jibril, Israfil, Mikail, Israel. 4 ini yang paling dekat dengan Allah Azza wa Jalla. 4. Ingat. Bila dia jumpa anak buah dia, dia tanya nak ke mana. Anak buah dia pun jawab, nak bawa Idris alaihissalam. Sebab dia nak ronda untuk melihat langit. Itu apa soal jawab? Okey, baik. Nak bawa meronda ke langit, jawab malaikat yang kawan kepada Idris alaihissalam. Lalu berkata Malakul Maut, betapa ajaibnya urusan Allah. Baru tadi aku mendapat arahan Allah untuk mencabut nyawa seorang kekasihnya yang bernama Idris alaihissalam di langit yang keempat. Ketika aku mendapat arahan itu, aku berfikir, sehinggalah sekarang, bagaimana untuk mencabut nyawa seorang manusia tetapi di langit yang keempat. Rupa-rupanya Allah bawa Idris alaihissalam naik ke langit yang keempat. Waktu tu malaikat Maut pun cabut nyawa Idris alaihissalam. Sampai malam ni Nabi Idris ada di langit yang keempat. Nak ambil nyawa malaikat Maut ataupun Israel. Di mana, bila dan di mana roh saya berakhir, roh kamu berakhir, hanyalah Allah dan malaikat Maut saja yang mengetahui. Tak ada siapa tahu di mana dia nak mati. Sebab tu banyak yang Allah tunjuk, kamu tengok ke kanan, tengok ke kiri, tengok dalam berita, tengok dalam surat khabar, tengok dalam internet, banyak roh dan nyawa yang Allah ambil secara mengejut. Mautul faja'ah. Tak ada siapa tahu bila dia nak mati. Tiada siapa tahu di mana dia akan mati, sekaya apapun orang itu, kaya macam mana pun. Allah ambil nyawa pelakon Yus Jambu. Dia sendiri ada berpuluh-puluh lagi tayangan, syuting, nak buat persembahan, dan dia tak tahu dia nak mati, tiba-tiba mati. Allah ambil nyawa arwah Ustaz Asri Rabbani. Berpuluh-puluh persembahan dia ada lagi, dan dia tak tahu bila dia mati, di mana dia mati. Dia telah pun mati. Allah ambil nyawa berapa tahun yang lalu seorang menteri naik helikopter, meletup helikopter, mati dia dan seluruh yang ada dalam helikopter tersebut. Tan Sri Jamaluddin Jarjis. Ni saya buat contoh. 2-3 tahun yang lepas Allah ambil nyawa satu orang manusia, digelar di Malaysia Iron Lady, pemegang syarikat
security. Tu yang duk angkut duit bank daripada sini ke sini, sini ke sini. Hangpa tahu tak van hak tulis security security apa? Force. Tu van hak tulis security force tu, kalau dia lalu tu dalam tu ada 3-4 juta, bukan 300 ringgit. Siap esok lepas tahan van tu. Iron lady ni makcik pula dah datuk ni, perempuan. Syarikat tu milik dia. Pekerja dia bukan 13 orang. Tu kerja di kantin Polimas. 13 orang. Pekerja dia 6,000 orang. 6,000 orang pekerja dia. Berapa dia bayar sebulan? Berapa puluh juta dia bayar sebulan. Punya kaya. Mati dia. Meninggal dia. Baru umur berapa puluhan. Kerana kematian itu Allah Ta'ala rahsiakan. Tiada siapa tahu bila dia nak mati. Tiada siapa tahu di mana dia akan mati. Sekaya apapun dia, semasyhur manapun dia, dan setinggi apapun jawatan yang dia pegang, maka kena ready.